Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat noh? Alhamdulillah. Jadi mesti bagi tahu imam tak ada ni noh. Imam semua nak buat macam mana? Ada seorang kena stroke kan? Seorang sakit tua, hak muda tak mai. Ni ada boleh je. Imam dilantik tapi okey je, bacaan semua okey, bolehlah lantik jadi imam lantikan masjid. Boleh je, imam masjid dia boleh lantik, betul tak? Imam masjid dia boleh lantik dua kot. Dua ke? Ikut kewangan masjid lah. Saya dulu di KL memang saya imam pun, tapi saya imam rawatib. Imam rawatib ni imam tapi jabatan tak banyak duit. Di KL dululah, di masjid di Ampang tu, Masjid Baitul Aman. Tapi tak lama saya jadi imam tu. Dulu masjid tu tak besar sangat lah, ni dah besar dah lah. Masjid di Ampang tu Baitul Aman. Seronok jadi imam masa saya lah tuan-tuan dulu. Sebab ayalah KL tuan-tuan. Jadi imam maghrib isyak Jumaat maghrib isyak, Sabtu maghrib isyak, Ahad maghrib isyak. Tapi jabatan bagi 700 tuan-tuan. Banyak tuan-tuan. Jadi imam di sana lah tuan-tuan. Tapi saya dah lama dah tinggal imam tuan-tuan. Tapi ni okey je ni. Boleh lah masjid lantik. Di KL memang kena ada banyak imam ratib. Banyak. Satu masjid tu imam ratib mungkin 3. 2 imam jabatan. Jadi satu masjid tu kadang-kadang 5 imam. Itu biasalah. Baik. Tak apalah tuan-tuan, bolehlah cari ikut. Sini anak karya yang boleh ni. Cikgu pun ada. Cikgu boleh naik. Kalau nak naik cikgu jadi imam ratib boleh ya. Banyak ni abang pun boleh pun. Betul tak? Mudah je tuan-tuan ambil kursus imam. Kursus imam. Tapi saya di KL dulu saya tak ada kursus imam. Kalau ikutkan kelayakan saya tak boleh jadi imam. Tak ada sijil imam. Dia nak jadi imam dia ada sijil. Sama juga kalau nak nak jadi mengajar kan dia ada tauliah. Imam pun dia ada sijil imam. Tapi di masa di KL tu dia atas degree je lah. Kita ada sarjana muda kan, atas dasar tu je lah. Baik. Jadi tuan-tuan semua yang ni boleh je pergi ambil sijil imam. Jadi tuan-tuan ada sijil imam tu senanglah nak minta jadi imam. Ada kelayakan lah, lesen untuk jadi imam. Baik tuan-tuan. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Buka surat 114. InsyaAllah hari ni kita habiskan tajuk ni tuan-tuan. Kita masih lagi di bawah tajuk bab 14 pemilihan rasul dan tugasnya. Dan sebelum saya lupa tuan-tuan, kita sama-sama doa supaya dunia ni aman lah tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan tengok dunia lah ni agak menakutkan. Apabila Rusia serang Ukraine, dan Ukraine sebenarnya bukannya lemah, Ukraine kuat. Kerana dibandingkan ketenteraan kita dengan Ukraine jauh, Ukraine kuat. Jet pun dia banyak. Jet dia ada banyak, kereta kebal pun ada banyak. Dia punya tentera pun ramai. Tentera dia berapa ratus ribu ramai tentera dia. Jadi sebab tu Rusia banyak mati tentera dia sebab dia menyerang jadi banyak tentera dia mati. Tapi apalah sangat, Rusia tentera dia ada 900,000 yang bersedia untuk perang. Mati baru 4,000, 1% pun tak sampai lagi. Tapi kita tengok agak dahsyat lah. Dan NATO, kalau NATO masuk je dia akan jadi perang, dia akan jadi kacau bilau tuan-tuan. Sebab lah ni dia buat sekatan banyak kan kat atas Rusia. Dan Rusia ni pun kuat. 40% gas di Eropah tu Rusia yang supply. Rusia adalah pengeluar gas antara yang terbesar dunia. Kalau minyak, Rusia nombor 2 pengeluar. Jadi bila jadi ni, kalau gas naik,
minyak naik, barang mesti naik. Dan Rusia dan Ukraine adalah pengeluar gandum nombor 1 dunia. Jadi gandum pun di pasaran saham pun dah, di pasaran pun dah naik dah, di dunia dah naik mendadak lah. Dia perkenakan sekatan. Bila dia sekat Rusia, dia sekat sungguh lah tuan-tuan. Walaupun kita setujulah Rusia tu bertindak tak sepatutnya lah diserang Ukraine. Tapi kita tengok agak sedih lah apabila Israel serang Palestin kan, lagi dahsyat tapi tak kena apa. Itu kita agak terkilan lah. Padahal Israel dah lama dah tuan-tuan. Baru ni pun dia bom, dia bunuh sakan. Tapi dunia tak pandang pun. Tapi Rusia bila diserang Ukraine, dia kena sekatan. Yang kesian bukan sekadar Rusia. Segala semua jutawan-jutawan Rusia juga diserang. Habis harta mereka juga nak disita. Jutawan-jutawan Rusia yang berada di Eropah tu. Antaranya Abramovich yang mempunyai Chelsea tu kan. Dia pun dipaksa jual kelab Chelsea, dipaksa jual. Dia jutawan Rusia. Jadi orang Rusia lah ni ada kempen membenci orang Rusia seluruh dunia. Padahal orang Rusia tak tahu apa pun. Habis atlet-atlet tak boleh masuk bertanding. Jadi dia punya sekatan tu sakanlah ke atas Rusia tu. Memanglah Rusia buat salah. Tapi kita tengok Amerika serang Afghanistan. PBB tak benar kan, tapi dia serang. Dia ada kuasa veto. Sama juga dia serang Iraq. PBB tak benar kan, tapi dia ada kuasa veto. Baru ni bila PBB mesyuarat apa semua, Rusia guna kuasa veto kan. Apa Amerika buat? Amerika halau 12. PBB kan kat Amerika, dia halau delegasi Rusia, ada 12 orang tu dia halau balik. Ini semua akan jadi kacau tuan-tuan. Kita risau pertama, dan Rusia juga banyak sekatan. Segala aset luar negara Rusia sekat, tak boleh dikeluarkan. Jadi ada syarikat besar kan minyak, Exxon ni dia keluar daripada Rusia, dia tinggal harta dia 4 bilion, tak boleh keluar, Rusia sekat. Segala hasil syarikat-syarikat luar dia punya kekayaan Rusia sekat. Dan Rusia juga dia antara orang yang banyak mengeksport besi tuan-tuan, nak buat bangunan. Jadi Rusia pun sekat, tak bagi pada Eropah. Banyak lagi lah tuan-tuan. Rusia depa sekat, Rusia pun sekat. Pakat sakan lawan tuan-tuan. Jadi kita tengok risau tuan-tuan. Kalau jadi perang nuklear, Rusia ada hampir 6,000 nuklear yang standby untuk ditembak. Dah ada 6,000 lebih. Amerika ada 5,000 lebih. Tapi keseluruhannya Rusia ada 6,850. Amerika ada 6,450. Tapi Rusia punya paling banyak sekali yang dah standby untuk ditembak. Kalau Vladimir Putin tekan button, kalau dia boleh lancarkan dia punya nuklear tu, dalam satu masa dia boleh lancar beratus-ratus nuklear ataupun dalam banyak target, memang kacau lah. Jadi saya tengok tuan-tuan, kita doa sama-sama lah tuan-tuan. Kalau jadi perang dunia ni, sakan lah tuan-tuan. Apa jadi kita terkena? Kita mesti terkena tuan-tuan. Sebab bila dunia perang, siapa nak beli barang kita? Siapa yang nak buat perdagangan dengan kita? Kita punya import ekspor akan terjejas, pendapatan negara akan berkurang. Bila pendapatan negara akan kurang tuan-tuan, gaji-gaji menjawab awam dan semua mesti akan merudum tuan-tuan. Jadi kesan dia agak dahsyat lah tuan-tuan. Walaupun ada orang tak ambil tahu, saya dalam keadaan saya tengok agak menakutkan lah. Kalau NATO masuk campur, perang dunia, itu je. NATO masuk je campur, maka perang dunia. Bila perang dunia nuklear, of course tuan-tuan, Rusia tak boleh lawan NATO dari segi jet pejuang, kereta kebai. Dari segi NATO lebih advance, Amerika apa semua. Tapi Rusia dia menantang nuklear. Nuklear dia sangat kuat. Dan nuklear Rusia ni setakat yang kita tahu, NATO tak boleh tangkis. Itu je setakat kita tahu. Laju. Ada nuklear dia sampai 18,000 km per jam. Supersonik ni. Hypersonic. Ada yang Kinzhal tu 27,000 km per jam. Memang pakar-pakar daripada China, saintis kata Eropah dan Amerika belum ada kemampuan untuk menangkis peluru tu. Jadi Rusia itulah andalannya. Sebab tu Vladimir Putin sebut lah, kalau NATO masuk je, dia tembak nuklear. Itu je. Sebab nak lawan dari segi jet pejuang, kereta kebai, memang Eropah lagi sakan lah. Kemajuan daripada segi kereta kebai, mereka banyak. Lebih canggih dari sudut tu lah. Cumanya tuan-tuan, kalau jadi perang nuklear, Allahu Akbar, kita tak tahu tuan-tuan apa nak jadi dengan dunia. Kita doa lah tuan-tuan, mudah-mudahan boleh berdamai balik lah tuan-tuan. Itulah, mudah-mudahan berdamai balik. Dan negara kita ni dan seluruh dunia lah tuan-tuan aman damai, mudah-mudahan. Tapi kita kena ingat lah tuan-tuan, sebab kita kena berjaga-jaga jugalah. Perang dunia yang pertama bila? 1914 kan?
Perang Dunia yang kedua 1930 lebih kot. Jerman serang Poland kan. 39 kan. Perang Dunia yang kedua, kita Malaysia tak tahu apa pun terlibat. Sebab Malaysia waktu Perang Dunia, kita diduduki oleh Britain. Dan Britain dia tentera berikat. Dia geng Amerika, Rusia, China ni geng sekali. Satu lagi geng Jepun, Itali dengan Jerman. Jadi disebabkan Malaysia diduduki oleh Britain, maka Jepun main attack. Bukan saja attack tu. Pasal Malaysia adalah negara yang dijajah ataupun di bawah pemerintahan Britain. Dan Britain adalah Pakatan Tentera Berikat. Jadi kita pun tak tahu apa, kita kena serang dengan Jepun tuan-tuan. Sampai ke Singapura tuan-tuan. Ni jadi perang lagi, saya tak tahu. Perang Dunia yang kedua tuan-tuan, mati 86 juta. Ada yang sebut 56 juta, ada yang sebut 86 juta. Naknya mungkin lebih banyak lagi. Perang Dunia yang kedua. Ni tak guna nuklear ni. Guna dekat Hiroshima dan Nagasaki lah. Itu tak kuat tuan-tuan. Hiroshima dan Nagasaki tu mati sekali bubuh, mati 72,000, mati 76,000. Nuklear yang ada sekarang ni 200, 300 kali ganda lebih kuat pada hak dulu tu. Jadi lebih bahaya lah tuan-tuan. Jadi manusia ni dah sebut dah, manusia ni akan berperang, saling membunuh-bunuhan. Jadi Perang Dunia yang kedua tamat pada 1945 bila Jepun kena bom atom kan. Sekarang ni kita dah tak perang dunia ni tuan-tuan, dah lama dah ni. Jadi jaga-jaga tuan-tuan. 1914 sampai 1917 Perang Dunia pertama. 1939 sampai 1945 Perang Dunia yang kedua. Jadi kita tak perang dah lebih kurang dalam 78 tahun, lebih kurang lah tuan-tuan. Dah tak perang dunia yang ke Perang Dunia ni bila kuasa besar bertembung tuan-tuan. Dia ada 5 kuasa besar, iaitu Amerika, Rusia, China, Perancis, Great Britain dan Perancis. 5 ni. Kalau 5 ni perang, maka jadilah perang dunia. Kalau kita perang kan, contohnya lah, kita perang dengan Singapura, dia tak jadi perang dunia. Itu kita perang kita lah, pasal kita bukan kuasa dunia. Walaupun mati banyak. Baik, jadi dah lama tak perang tuan-tuan. Kalau kita saksikan perang dunia tuan-tuan, saya nasihat kat tuan-tuan, kalau ada duit simpan lah tuan-tuan. Kalau orang tua-tua dulu banyak makan ubi kayu, kita ada duit simpan sikit tuan-tuan. Di tangan kita kena ada duit tuan-tuan. Kena bank, kena bom ke tuan-tuan. Tak, habis data-data kita hilang, siapa tahu. Baik. Jadi tuan-tuan kita tengok tuan-tuan, saja ingat-ingat, sama-sama beringatlah tuan-tuan. Dunia sekarang ni dalam keadaan yang berbahaya. Baik tuan-tuan, kita tengok kitab kita surah 14. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin, kata pengarang. Oleh itu manusia ditugaskan menyambung tugas-tugas yang dibawa oleh Rasul dan memikul amanah tanggungjawab sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Ini tugas manusia. Kita mesti meneruskan tugas para nabi. Antaranya yang menjadi khalifah tuan-tuan. Tugas kita memakmurkan muka bumi. Dan tuan-tuan selalu dah dengar ustaz baca kan dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah Azza wa Jal, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi ni. Atas muka bumi ni nak jadi khalifah, maksud dia orang yang mentadbirkan, memakmurkan muka bumi ni. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, adakah kau akan jadikan di atas muka bumi ni golongan-golongan yang akan merosakkan muka bumi? Wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Macam betul kata malaikat ni tuan-tuan. Pasal manusia ni tuan-tuan baca daripada zaman Masihi ke, sebelum Masihi ke tuan-tuan, manusia memang perang, saling berbunuh-bunuhan. Kita kerajaan Melayu Islam, ada perang tak sesama kita? Ada, antara sultan dengan sultan. Rebutan apa? Perebutan biji timah. Antaranya kursi gelap kan, Hai dengan apa? Haisan ke Gaisan apa benda. Perang sama-sama depa. Tuan-tuan baca sejarah dinasti Cina kan, ada dinasti macam-macam kan, ada king lah, dinasti apa? Macam-macam dinasti ada. Antara satu dinasti Meng dan sebagainya, perang sesama depa ni mati ratus ribu. Ada satu dinasti tu saya lupa tuan-tuan, waktu depa perang sama depa tu mati berjuta mati. Perang civil war tuan-tuan. Perang apa? Kita panggil apa perang ni? Perang dalam sesama kita tuan-tuan. Perang tempatan dah tuan-tuan. Sesama masyarakat tempatan berperang, sama masyarakat Melayu, sama masyarakat Cina.
Perang tuan-tuan. Itu manusia punya style. Arab perang. Arab perang sekarang. Antara kerajaan Abbasiyah, Bani Umayyah, Turki Utsmaniyah. Perang tuan-tuan. Jatuhnya kerajaan Abbasiyah, kerajaan Bani Umayyah, perang sama umat Islam. Masa nak mengukuhkan kerajaan Bani Umayyah, perang. Manusia tuan-tuan. Itu PL manusia. Jangan kata Islam lawan Kristian. Ada orang tengok Islam lawan Kristian, Islam lawan dengan agama. No. Manusia ni sama-sama dia pun lawan tuan-tuan. Perang dunia yang kedua. Bukan Islam. Jerman attack Poland tuan-tuan. Bukan ada, tapi kita terlibat lah tuan-tuan secara tidak langsung. Tapi peperangan ni antara bukan Islam. Rusia dengan Ukraine sama-sama Kristian Ortodoks tuan-tuan. Perang. Kalau tuan-tuan pernah baca pada tahun 1854, perang yang bagi saya agak pelik lah. Mati ratus-ratus ribu tuan-tuan. Antara Perancis dengan Rusia. Pada tahun 1854 ni, Perancis memaksa semua gereja di bawah jajahan Turki Utsmaniyah. Sebab Turki Utsmaniyah ni member baik Perancis. Ni cerita tahun 1854, kita tak ada lagi lah tuan-tuan. Mungkin Tok Wan kita pun tak ada lagi, lama dah, 1854. Jadi di bawah jajahan Turki Utsmaniyah ni banyak gereja. Jadi Perancis ni member baik Turki Utsmaniyah, sekutu lah. Perancis nak semua gereja ni tukar mazhab. Jangan mazhab Ortodoks. Ortodoks ni mazhab Rusia tuan-tuan. Rusia dengan apa? Ukraine. Mereka ni sambut apa? Christmas 7 Januari, bukan 25 tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau pergi di Rusia jangan ucap Merry Christmas 25 tuan-tuan. Mereka 7 Januari. Mereka punya salib pun lain sikit. Dia ada macam dua palang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dan tuan-tuan tengok Kristian Ortodoks ni tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok Rusia kan? Dia ada satu masjid warna-warni tu. Macam masjid warna-warni tu kan, ada kubah. Itu bukan masjid, itu gereja Ortodoks. Di Ukraine pun sama. Tak, Ukraine akan keluar bangunan-bangunan yang ada kubah macam masjid, tapi atas dia ada gereja. Perang tuan-tuan. Bila Perancis paksa semua gereja di bawah Turki Utsmaniyah menjadi apa? Menjadi Katolik, jangan Ortodoks, tukar mazhab. Sama-sama Kristian tuan-tuan. Turki Utsmaniyah tak bagi, mana boleh paksa ubah agama orang. Tak mau bagi. Tapi apa? Perancis paksa Turki. Perancis masuk kapal perang dia dan tentera dia ke kawasan Turki, paksa. Maka Turki Utsmaniyah pun terpaksalah ikut apa? Tuntutan rakan dia lah, sekutu dia. Maka semua gereja di Turki tu, bawah jalan Turki, dipaksa daripada Ortodoks kena tukar kepada mazhab Katolik. Rusia tak berhati. Maka jadi peperangan yang besar tuan-tuan. Rusia mati ratus ribu, Perancis mati ratus ribu. Bukan sikit, ratus ribu mati. Perang sakan perang. Perang sungguh dahsyat. Sampai Turki Utsmaniyah pun terlibat pasal sekutu dengan Perancis. Dan dalam peperangan ni kalah, Rusia kalah. Rusia kalah. Baik, tapi tuan-tuan saya nak bagi tahu tuan-tuan, manusia punya perangai bukan kata Islam dengan Muslim dengan non-Muslim, no. Nama aja manusia, dia memang bertembung. Dia ada konflik of interest lah tuan-tuan. Masing-masing ada pandangan. Baik, tapi malaikat macam mana boleh tahu? Malaikat kata, ya Allah, adakah kau akan jadikan mereka-mereka yang membuat kerosakan? Itu persoalan tuan-tuan. Macam mana malaikat tahu? Dan betul tuan-tuan, manusia ni banyak kerosakan dia buat. Tarah bukit, buat ujian nuklear, rosak habis alam semula jadi tuan-tuan. Memang perangai manusia. Menumpahkan darah, menjahanamkan muka bumi. Lani lapisan ozon pun makin menipis tuan-tuan. Dengan kutub utara dan kutub selatan tuan-tuan kan, makin cair tuan-tuan. Makin cair. Air laut makin dalam. Tahun 2050 kot. 2050 katanya tenggelam dah Bagan Serai. Tuan-tuan, manusia punya tangan, macam mana malaikat tahu? Itu jadi persoalan. Macam mana malaikat tahu? Tapi Allah Ta'ala balas balik. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah pada malaikat, aku tahu benda yang hampa tak tahu. Aku tahu benda yang hampa tak tahu. Persoalan yang pertama, macam mana malaikat tahu? Kata ulama, boleh jadi sebelum manusia duduk atas muka bumi ni dah ada makhluk yang macam manusia. Dan dia ada satu persamaan dengan manusia. Apa persamaan dia? Ada nafsu. Itulah nafsu tuan-tuan. Nafsu harta, nafsu pada pakaian, nafsu pada orang perempuan tuan-tuan, nafsu seks dan sebagainya. Ini nafsu tuan-tuan. Malaikat tak ada. Katanya makhluk tu nama dia Han dan Jan.
Wallahu alam tuan-tuan, yang diperjumpa tengkorak-tengkorak lama tu adakah han dan jan ataupun bukan, kita tak pasti tuan-tuan. Tapi sebelum kita dah ada dah. Sebelum kita makhluk manusia ni dah ada. Ada yang kata jin dan sebagainya. Tapi kata Allah, aku tahu benda yang kamu tak tahu. Makna dia apa? Malaikat sangka manusia ni semua menjahanamkan bumi. Itu sangkaan malaikat. Semua manusia ni akan berbunuh-bunuhan. Semua manusia ni perangai dia menghancurkan alam semesta. Tapi kata Allah, aku tahu benda yang hamba tak tahu. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan tengok sekarang ni. Dalam manusia ada yang buat maksiat, tinggal semayangnya, yang tak puasanya tuan-tuan. Yang macam-macam maksiat, ada yang berjudinya, ada yang minum araknya, ada yang macam-macam maksiat. Dalam kita duduk di masjid ni, ada di kalangan umat Islam yang buat maksiat. Tapi ada umat Islam yang boleh datang masjid. Macam tuan-tuan, boleh dengar kuliah, boleh semayang. Yang ni yang malaikat tak sangka ni. Malaikat sangka semua perosak, semua merosakkan bumi, semua tak sembah Allah. Rupanya ada di kalangan manusia yang apa? Yang sembah Allah. Dalam keadaan orang ni buat maksiat, ada yang boleh mencari rezeki yang halal. Dalam keadaan orang buat rasuahnya, orang pecah amanahnya, ada yang boleh cari rezeki yang halal. Malaikat tak sangka benda tu. Sebab tu tuan-tuan, kata sebagai ulama sebut, bila malam Lailatul Qadar kan, Allah Taala benarkan malaikat turun kan. Tanazzalul malaikatu war ruh. Malam tu malaikat turun. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat yang ada di langit tu ramai tuan-tuan. Banyak mana wallahu alam, malaikat adalah makhluk paling ramai. Sangat ramai. Dia turun semua. Pasal apa turun? Pasal malaikat kagum dengan manusia-manusia. Walaupun kita ada nafsu tuan-tuan, nafsu kita tak mau sembahyang tahajud ni. Kalau ikut nafsu kita ni, pada sembahyang tarawih baik tengok TV kat rumah, atau berita kan, atau berita orang dulu sebut, tengok berita ke, minum kopi ke, isap rokok belakang rumah ke. Itu yang suka tuan-tuan, nafsu suka. Betul tak? Tapi manusia boleh ibadah. Malam tu bila turun tu, Allah benarkan turun, dia buat apa? Malam tu Qadar tu, malaikat pergi tuan-tuan, salam dengan tuan-tuan. Malam tu Qadar tu malaikat main salam. Turun dia cari. Waktu di malam turun tu, waktu tuan-tuan sembahyang tarawih tu, masa tu malaikat main salam. Kalau tuan-tuan tahajud pada malam tu Qadar, malaikat kagum dengan tuan-tuan. Ni malaikat atas langit semua turun ni, dia main salam tuan-tuan. Pasal kagum dengan tuan-tuan, hebat anak Adam ni. Dalam orang lain duk tidur dengan tak semayangnya, dengan buat maksiat, dia boleh bangun tahajud. Padahal bangun tahajud bukan ada duit pun. Tuan-tuan puasa kan, Isnin Khamis kan, bukan dapat duit 1,000 ke 10,000 ke, tak ada pun. Semata-mata mengharap ganjaran yang kita tak nampak pun. Sedangkan nafsu kita tak mau buat benda-benda tu. Ni tuan-tuan duk mengaji ni bukan senang, betul tak? Bukanlah tuan-tuan keluar nanti saya bagi tuan-tuan seorang 10,000 pasal dengar kuliah saya, tak ada kan. Tapi tuan-tuan boleh duduk, kalahkan nafsu tuan-tuan, malaikat kagum. Ni sebut dalam hadis ni, orang yang menuntut ilmu, kalau tuan-tuan nampak tuan-tuan keluar ni, tuan-tuan main, tuan-tuan balik, malaikat tundukkan sayap. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Tuan-tuan jalan ni, malaikat rendahkan sayap. Bila nampak orang yang balik mengaji, pi mengaji, balik mengaji, malaikat akan rendahkan sayap dia. Sebab malaikat ni sangat redha, sangat suka pada orang mengaji. Dalam orang lain tak mau mengaji. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bila malaikat salam tuan-tuan, tuan-tuan boleh rasa ke malaikat salam? Boleh rasa? Boleh. Macam mana kita rasa malaikat salam? Kita ibadah malaikat salam, boleh rasa? Boleh. Rasa macam mana? Ada kuliah, kalau apa, Ramadan ada kan, masa Ramadan ada kita sekirah, tuan-tuan rasa macam mana? Tengah malam tuan-tuan tengah semayang pukul 4 pagi, malaikat salam, rasa macam mana? Tengah baca doa, malaikat tarik tangan salam, macam tu melompat lah tuan-tuan. Hantu boleh tarik kita, hantu. Hantu saja kita, tak boleh silap sikit. Betul tak kan? Daun ketuk, daun bergerak kan, kena tingkap tek. Wih, malam tadi hantu ketuk, padahal daun ketuk, dahan hampilah tengok dulu. Baik, jadi tuan-tuan, apa dia, malaikat salam ni masa kita doa tu, atau kita tengah ibadah, dia akan jadi sebab ni tuan-tuan jadi sedih, dia jadi macam terharu, tuan-tuan rasa sangat syahdu, macam itulah.
Sebut orang susah tuan-tuan. Tapi masa tuan-tuan berdoa, semayang, sujud, tuan-tuan rasa sangat syahadu. Tuan-tuan sangat rasa rindu dengan akhirat. Tuan-tuan sangat rindu dengan Allah, syurga. Dan rindu dengan apa? Janji-janji Allah. Itu tanda dia. Bila malaikat salam tu perasaan tuan-tuan. Ruh tuan-tuan tu. Itulah tanda malaikat salam tuan-tuan. Bukanlah dia tarik tangan tuan-tuan, dia salam. Okey tuan-tuan, tak apa. Kemudian, dan mesti menunaikan hak amanah selaku generasi yang ditakdirkan lahir di suatu zaman yang tidak ada lagi Nabi dan Rasul kita. Kita dilahirkan tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Ni kita umat akhir zaman. Kalau dulu dia ada Nabi. Pernah zaman saya sebut tuan-tuan, satu zaman Nabi ada banyak Nabi. Betul tak? Antaranya waktu zaman Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Nabi masa zaman Nabi Ibrahim ada anak saudara dia. Nabi apa? Nabi Lut yang berada di Jordan. Sebagai ulama sebut kan, berdakwah di sana. Nabi Ibrahim berada di Iraq, di Palestin. Jadi ada Nabi yang sezaman. Nabi Adam, Nabi apa? Daud dengan Sulaiman. Anak beranak. Nabi Harun dengan Nabi Musa. Sekalian sama-sama berjuang. Harun abang, Musa adik. Harun meninggal dulu. Nampak tuan-tuan? Sezaman. Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ayah. Nabi Yahya anak dia. Nampak tuan-tuan zaman? Tapi kita umat akhir zaman, kita tidak ada Nabi dan Rasul. Sebab itulah kita umat yang terbaik berbanding dengan umat-umat yang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita umat yang terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Baik tuan-tuan, kemudian. Dan kita bertanggungjawab pula menyerahkan amanah kita itu kepada generasi yang akan datang. Jadi amanah kita tu memakmurkan muka bumi dan kita serah pada generasi yang akan datang. Makmurkan bumi ni ikut kemampuan tuan-tuan. Saya guru, saya kena mengajak sebaik mungkin anak murid. Ini cara saya makmurkan. Tuan-tuan kerja sebagai apa? Cara ikut kerja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kerja sebagai kontraktor, makmurkan muka bumi, jalankan tugas dengan amanah. Kalau tuan-tuan kerja sebagai apa? Hatta walaupun orang kerja dia cuci jalan ni kan. Cuci jalan kat highway tu. Kalau dia kerja semata-mata ikhlas kerana Allah nak cari rezeki untuk anak, tengah sapu-sapuh kena langgar, dia mati syahid. Dia mati mulia. Tapi jarang orang highlight kan. Biasanya orang highlight ni kalau orang mati sujud. Mati sujud bagus tuan-tuan, bukan tak bagus. Bagus. Tapi kalau orang yang pergi sapu-sampah tu semata-mata kerana Allah nak cari rezeki untuk anak dia, dia di jalan Allah. Boleh jadi dia lebih afdal daripada orang yang mati dalam sujud. Mati dalam sujud bagus. Dia buat ibadah untuk diri dia. Kalau orang yang pergi cari rezeki itu wajib tuan-tuan. Kalau sembahyang wajib tak apa. Kalau sembahyang sunat nak banding dengan apa? Orang cari rezeki lebih afdal. Cari rezeki lebih afdal daripada ibadah sunat. Lebih afdal daripada kita baca Quran dengan cari rezeki untuk anak bini. Cari rezeki lebih afdal. Dia wajib tuan-tuan. Kalau tengah sapu kena langgar, mati bagus tuan-tuan. Hatta orang sapu sampah pun dia memakmurkan bumi, bersihkan bumi. Kalau saya tengok di barat Eropah tuan-tuan, bagus. Anak-anak dia pun ni tuan-tuan, kalau apa? Kalau orang main angkat sampah kan, dia pun hormat. Kadang-kadang dia pun bye-bye. Kadang-kadang dia pun ucap benda yang baik. Maksudnya dia pun tak pernah lekeh lah dengan orang yang apa angkat sampah tu di Eropah. Itu benda yang menarik lah tuan-tuan. Baik. Jadi semua orang makmurkan muka bumi dengan kerja dia tuan-tuan. Kalau orang tukang gunting rambut tuan-tuan. Kerja masing-masing. Askar, polis. Syarah. Parti politik, pemimpin-pemimpin politik makmurkan dengan tugas dia. Jalankan amanah dengan adil, jangan pecahkan amanah. Baik tuan-tuan, kemudian firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Ini ayat famous tuan-tuan, surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Baik, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi. Langit bumi Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Tapi yang kita tahu, bumi tak bercakap, langit tak bercakap. Bukan dia tak bercakap, kita tak mampu faham dia tuan-tuan. Dan kita tak mampu faham bahasa langit. Dan kita tak dengar pun, ada hijab tuan-tuan. Telinga kita ni berhijab, kita tak dengar langit cakap apa, langit tu bercakap. Telinga kita ni dihijab, kita tak dengar bumi cakap apa. Bumi bercakap. Yes, bumi bercakap. Bumi ni hidup dan dia bercakap dengan cara dia, bukan macam kita tuan-tuan. Kita hidup ni dengan ada darahnya, ada air, itu cara kita hidup. Bumi pun hidup.
Hatta pokok pun tuan sama kan, pokok. Nabi SAW kan dulu, dia masa dia Nabi SAW, dia khutbah di atas batang tamar kan, batang tamar. Tiba-tiba selang apa lama ada sahabat buat mimbar yang cantik. Bila Nabi duduk di atas mimbar, berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba sahabat Nabi dengan Nabi SAW ni dengar ada benda menangis. Tapi tak tahu menangis daripada mana. Nabi pergi kat batang tamar tu, Nabi usap dia, hilang tangisan tu. Dia faham. Tuan-tuan, bumi bercakap, bumi ni hidup, dia bercakap. Cuma kita dihijab, tak dengar tuan-tuan. Bumi cakap apa? Langit juga bercakap, tapi kita tak dengar. Jangan kata langit bumi tuan-tuan. Hatta kita ni, kalau coronavirus pun kita tak nampak. Betul tak? Kita dihijab kecil sangat. Malah tuan-tuan ada kajian mengatakan pokok tuan-tuan, pokok menghasilkan bunyi. Ada kajian. Malah ada kajian mengatakan pokok juga merasai sakit. Ada. Jangan suka-suka tuan-tuan kerap pokok tanpa sebab. Pokok juga ada rasa sakit dia. Ada kajian sains tuan-tuan sebut. Maksud dia pokok, kalau ada benda macam tuan-tuan nyalakan api panas, tempat yang panas kan, pokok dia takkan pergi, dia akan elok tuan-tuan. Pokok yang menjalar ni kan, kalau tempat tu panas, dia akan mengelak. Dia akan takkan pergi situ. Dia ada rasa tuan-tuan, sakit. Baik. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan amanah ni pada langit. Kemudian pada bumi. Kemudian wal jibal, gunung ganang yang besar-besar tuan-tuan. Tuan-tuan nak tengok gunung yang besar, gunung Everest. Tinggi dia 8868. Tuan-tuan kalau rajin buka YouTube, tuan-tuan tengok, seronok tengok orang panjat gunung Everest. Atas gunung Everest tu ada 300 lebih mayat. Mayat ada 300 lebih, tak bawa turun. Pasal apa tak bawa turun? Nak bawa turun mayat perlu pada $70,000. $70,000 duit kita lebih kurang 210,000 lah tuan-tuan. Melepas buat banglo sebiji lah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak pergi panjat Everest, tuan-tuan kena banyak duit. Paling koman pun 40,000. Paling koman 40,000. Lebih kurang dalam 200 berapa? Tadi kalau nak buat turun mayat 280,000 lah tuan. 280,000 duit kita. Nak panjat Everest tuan-tuan kena ada 40,000. Ni package yang paling murah. Jadi lebih kurang dalam 200,000. Orang pergi Everest tu habis duit 200,000. Sebab nak bayar pada Sherpa tu kan, yang angkat barang lah apa semua, dia banyak lah. Itulah dia boleh hidup, Sherpa tu boleh hidup dengan itulah orang panjat Everest. Banyak mayat ada 300 lebih. Semua orang pakat nak tawan Everest. Tapi saya nampak lah tuan-tuan, memang kagum lah orang yang boleh panjat Everest tu. Bila dia sampai di puncak tu, perasaan tak boleh nak bagi tahu tuan-tuan kan. Nampak dia duduk di atas puncak yang paling tinggi. Lah ni setakat ni dah 10,000 lebih dah naik Everest. Tapi Everest bukan puncak yang paling bahaya. Puncak paling bahaya berada di Pakistan. Dipanggil K2 tuan-tuan. K2. Itu puncak paling bahaya. Kalau naik tuan-tuan, ramai mati. Naik ramai mati. Dia nombor 2 tertinggi dunia. Tapi memang ramai mati di puncak K2. Tuan-tuan boleh tengok gunung. Saya tengok di, tuan-tuan tak payah panjat Everest pun tak apa. Tuan-tuan tengok kat YouTube ya. Orang yang mereka ni panjat Everest, mereka bubuh apa? GoPro tu kan. GoPro tu. Kita boleh tengok tuan-tuan daripada bawah sampai ke atas tu. Daripada bawah sampai ke atas. Memang misteri tuan-tuan. Everest ni tuan-tuan nak pergi pun tak berani tuan-tuan. Bila tuan-tuan nak sampai puncak tu, tuan-tuan akan jalan di tepi-tepi mayat yang beku tuan-tuan. Ada 300 lebih mayat di beku di situ. Biar. Memang seram sejuk lah. Siapa lalu akan seram sejuk. Saya tengok ada satu orang tu dia panjat Everest. Dia lalu di tepi mayat. Mayat tu bercakap dengan dia. Boleh jadi dia punya qarin kot. Yang naik ni India kan, dia bukan Islam, tapi dia punya seram, dia cerita itu benda seram. Dia lalu, masa dia turun tepi mayat perempuan yang beku, mayat tu cakap ke dia, "Are you sure you want to go back? Kau pasti ke kau nak balik?" Mayat tu cakap ke dia. Boleh jadi qarin. Qarin kan dia tak mati, mayat tu mati. Qarin kot bercakap. Dia punya seram tuan-tuan. Ada satu tu saya baca cerita Sherpa. Dia ni yang paling hebat sekali lah. Dia pegang rekod. Orang nak naik Everest tu makan minggu tuan-tuan. Berminggu-minggu nak sampai atas. Yang Sherpa ni daripada base camp tu, dia naik ke atas, rekod paling laju lah 7 jam tuan-tuan. 7 jam naik paling laju. Dia naik seorang pula tu. Dia naik seorang ni 7 jam. Orang naik berminggu-minggu tuan-tuan. Berapa minggu sebab berhenti rehat. Sherpa ni 7 jam dia naik, dia turun. Tapi cerita yang paling misteri tuan-tuan, masa dia naik tu, masa dia turun tu tuan-tuan, kan malam, dia pun gelap.
Masa dia turun tu dia nampak ada lembaga hitam. Ramai lembaga hitam. Sherpa tu nampak. Dan lembaga hitam ni datang kat dia. Dan dia memang takutlah lembaga hitam. Dan dia kemudian lembaga hitam ni datang minta makanan kat dia. Kemudian dia pun turun lah. Kemungkinan lembaga hitam tu boleh jadi tuan-tuan. Boleh jadi lembaga hitam tu mungkin qarin lah tuan-tuan. Mungkin qarin. Orang yang mati satu. Qarin ni kan tak mati, jin jahat tu. Boleh jadi qarin lah. Kalau orang perempuan paling laju 24 jam. Kalau tak silap saya. Kira laju lah tuan-tuan. Orang lelaki pun tak boleh buat macam tu. Orang perempuan ada seorang daripada Taiwan kot. Dia 24 jam. Dia naik sampai atas daripada base camp tu, naik atas 24 jam. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di YouTube besar mana Gunung Everest. Orang duduk atas tu. Gunung Ganang ni pun waktu Allah Ta'ala bagi amanah ni yang besar-besar ni, fa'abaina ayyahmilnaha. Gunung Ganang pun takut terima. Gunung Ganang tak mau terima amanah ni, takut. Gunung yang besar, bumi yang besar, langit tuan-tuan, langit. Bila sebut langit tuan-tuan, meliputi segala cakrawala. Sebut je langit, bulan, matahari, Bima Sakti, Milky Way, apa benda semua Bima Sakti ke atas-atas tu tuan-tuan. Segala galaksi termasuk dalam erti samawat. Langit yang luas tak terhingga ni pun tak mau. Bumi tak mau. Gunung Ganang yang sangat besar pun tak mau. Apa kata? Kemudian wa ashfaqna minha. Takut. Bukan sekadar tak mau, malah takut lagi. Dan bimbang. Wa ashfaqna minha. Gunung Ganang ni tak mau. Langit bumi tak mau, enggan, dan wa ashfaqna minha, risau, takut tuan-tuan, bimbang. Dapat menyempurnakan kerana tidak ada persediaan untuk memikulnya, dan manusia dengan persediaan yang ada padanya. Tuan-tuan, ni tafsiran daripada inilah buku ni. Sanggup memikulnya. Ingatlah sungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka mana-mana tafsir, Qurtubi ke, Ibnu Katsir ke, tafsir dia. Apa amanah ni tuan-tuan? Yang apa? Langit bumi tak mau, Gunung Ganang pun tak mau. Wa ashfaqna minha, tak mau dan takut. Apakah amanah dia tuan-tuan? Amanah dia tuan-tuan simple je. Yang Gunung Ganang takut sangat ni, langit bumi takut ni, kata Imam Hasan Al-Basri, amanah dia Allah Ta'ala sebut begini. Allah firman pada Gunung Ganang, langit bumi, kalau aku perintahkan apa? Tunaikan perintah aku, masuk syurga, mendapat ganjaran lah. Ataupun ingkar, masuk neraka. Itu saja. Tunaikan perintah Allah, maka diberi ganjaran. Kalau kita ingkaran Allah, maka kita dibalas dengan perbuatan kita. Itu saja amanah dia, tanggungjawab dia. Gunung Ganang takutnya neraka tu, takut azab tu, takut yang azab tu, tak mau terima. Sebab itulah tuan-tuan, langit, bumi, Gunung Ganang tidak ada pilihan. Gunung mana boleh bergerak? Dia duduk situ ya. Dia tak ada pilihan, tidak ada free will. Dia Gunung Semanggi tuan-tuan, nama gunung tapi bukit tuan-tuan, gunung besar. Bukit Semanggi, dia tak ada boleh berjalan tuan-tuan. Boleh tak boleh berjalan minum kopi tu? Tak boleh. Dia duduk situ je. Bumi tak boleh lari pada paksi dia. Tuan-tuan nampak? Dia tidak ada pilihan. Matahari duduk di paksi dia, dan dia juga, matahari juga, kita keliling matahari. Matahari dia mengorbit bintang lebih besar, nama dia bintang Vega. Matahari orbit bintang tu. Kita bergerak sekali lah kerana graviti matahari tu. Matahari tidak ada pilihan, bumi tidak ada pilihan, Gunung Ganang tidak ada pilihan. Tapi manusia bila terima tanggungjawab ni, maka diberi pilihan. Pilihan macam mana? Tuan-tuan boleh semayang, boleh tak semayang. Tuan-tuan boleh buat baik, tuan-tuan boleh buat jahat. Tuan-tuan ada pilihan. Dengan jin, manusia dan jin ada pilihan. Sebab tu budak-budak sebelum balik, kalau dia mati masuk syurga, sebab dia belum lagi bijak untuk menilai. Kita yang dah tua boleh menilai, pi buat jahat. Layaklah tuan-tuan menerima akibat. Bukan sekadar akhirat masuk neraka, kat dunia lagi tuan-tuan, pi merompak masuk neraka, masuk penjara tuan-tuan. Buat jahat di dunia pun dibalas jahat. Kemudian kata Allah apa? Innahu kana zaluman jahula. Dan kebanyakan manusia ni pertama zalumah, suka menzalimi diri dia tuan-tuan.
Zalim macam mana? Suka menerima tanggungjawab yang dia tak mampu, tuan-tuan. Jahulah dan suka bertindak dalam keadaan kebodohan, tuan-tuan. Kadang-kadang kita fikir betul ke ada manusia terima tanggungjawab? Ya, tuan-tuan. Kita tengok kat dunia, tuan-tuan. Ramai manusia ni tak sanggup terima amanah tapi diterima. Betul tak? Dia tak mampu laksanakan tugas sebagai imam contoh, tapi dia nak jadi imam. Ada orang tak mampu menjadi wakil rakyat, tapi nak jadi wakil rakyat. Dia jadi wakil rakyat, dia buat apa? Patutnya dia bertugas, dia pergi lari duduk KL, tuan-tuan, dia tinggal. Ada tuan, pernah jadi. Dia dapat elong bulan-bulan, dia lari duduk kat lain. Mana boleh macam tu? Orang nak cari siapa? Ada orang. Dia nak jadi eksekutif syarikat, tapi habuk malas buat kerja. Ada. Panggil manusia. Dan ada cikgu. Saya sebut, saya sebagai cikgu, tuan-tuan. Ni cikgu pun ada. Ada sebagian cikgu yang kita jumpa, tuan-tuan. Nak jadi cikgu, tapi malas, tak tahu nak kata. Malas sungguh. Malas, tuan-tuan. Kesian kat anak murid. Kalau dia tingkatan 1, cikgu dia malas, kita cikgu tingkatan 5 pening. Cik pelajar tak tahu apa. Yalah cikgu main tak main, mengajar pun lebih kurang, tuan-tuan. Main-main apa ni, siapa ajar, abuk apa pun tak tahu. Saya ngajak tingkatan 5 tahu. Sebab, tuan-tuan, bila ada seorang saja yang ada, tuan-tuan. Cikgu ada, semua, tuan-tuan, ada. Bukan semua cikgu banyak bagus. Tapi ada yang macam tu. Polis banyak bagus, tapi ada tak yang lebih kurang, pening-pening? Ada sikit. Mana-mana ada, tuan-tuan. Mana-mana ada. Ada manusia yang sikap dia begitu. Tapi ada juga manusia yang amanah dengan kerja dia. Baik, tuan-tuan. Habis, tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita masuk tajuk baru bab 15. InsyaAllah, tuan-tuan, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahmula wa la matura wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillah rabbil alamin.